Okey. Baik, jadi sekarang saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang resources yang kita dah sediakan untuk penyiasatan mini ini. Jadi resource pertama adalah panduan guru. Okey, jadi panduan guru itu rupa bentuk dia macam inilah. Tingkatan ini untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2 ada panduan gurunya sendiri. So kita ada dekat sini cabaran dia apa? Membuat carnival di rumah. Okey, cikgu boleh baca pengenalan dia di sini. Okey, objektif, bahan, masa ni samalah seperti RPH penyiasatan genosis. Kalau cikgu dah pernah tengok rupa bentuk dia lebih kurang. Okey, di sini kami dah letakkan konsep global yang murid pelajari daripada penyiasatan mini ni apa. Idea global dia apa, trend global, okey, inovasi dan keusahawanan, kemahiran global dia yang kemahiran yang murid asah ketika mereka membuat penyiasatan mini ni adalah kemahiran hidup dan kerjaya. Kemudian ada soalan-soalan panduan. Okey, dan ini steps dia lah, apa yang murid lakukan, aktiviti, steps, okey, dan kami juga memberikan nota dekat sini. Just untuk memberikan cikgu information lah bila kita kata, okey, murid mengasah kemahiran hidup dan kerjaya di dalam penyiasatan ini. Penjelasan dia apa? Okey, kami ada letak dekat sini, kemudian bahan-bahan. Okey, so panduan murid ini, panduan guru ni cikgu tak perlu share dengan student. Ini memang betul-betul hanya untuk cikgu sahaja. Okey, saya nak highlight dekat sini. Okey, link untuk ke video pengenalan memang ada dekat sini. Kami dah letak dekat sini. Okey, link Flipgrid juga ada di sini. Okey, ini yang saya nak highlight ni. Sekiranya ada sebarang pertanyaan tentang penyiasatan mini ini, guru-guru boleh bertanya di Padlet ini. Jadi kami di sini ingin menyediakan ruang untuk cikgu-cikgu bertanya soalan tentang penyiasatan mini ini. Jadi kita gunakan Padlet. Bila cikgu klik dekat sini, okay, cikgu akan lihat Padlet dia something like this. Ini Padlet dia. Okay. Jadi di sini kalau cikgu ada sebarang soalan tentang penyiasatan mini, cikgu boleh cek dulu kalau dah ada belum cikgu lain yang dah tanya. Kalau belum, cikgu klik je dekat sini, okey, dekat tanda tambah ni, okey, plus sign ni, dan cikgu boleh tulis soalan, okey, dan saya yang akan menjawabnya. Memang saya akan monitor Padlet ni seminggu sekali untuk memberikan jawapan-jawapan lah. Okey, jadi ni caranya kalau cikgu nak dapatkan bantuan. Okey, kemudian video pengenalan. Okey, saya tunjukkan kat cikgu video pengenalan itu. Okey, ini. Bila cikgu klik link ke YouTube, you can see this penyiasatan mini video dia. Okey. Hai, selamat datang ke penyiasatan mini genosis. Okey, jadi cikgu boleh share link ini dengan student. Baik, okey. Untuk Flipgrid, okey, kan tadi saya jelaskan bahawa untuk mendapatkan sijil, murid kena buat video refleksi 3 minit kan di Flipgrid. Okey. Flipgrid, bila cikgu klik link ni, cikgu akan pergi ke sini. Cikgu akan sampai sinilah penyiasatan mini genosis Flipgrid. Ini untuk tingkatan 1. Jadi link tingkatan 1 dengan link tingkatan 2 tu berbeza. Okey, ini adalah arahan-arahannya. Arahan untuk reflection lah. So, bila student buat video tu, dia kena sebutkan nama sekolah, apa yang dia hasilkan dan mengapa. Dia kena tunjukkan prototype dia dalam video ni. Dia akan ceritakan apa maklum balas dari pengguna akhir, iaitu ahli keluarga dia sendiri. Jadi dia boleh ceritakanlah apa yang ahli keluarga dia suka, apa yang mereka rasa boleh diperbaiki. Dan yang keempat, dia harus berkongsi apa yang dia pelajari tentang diri dia sendiri ketika menyelesaikan penyiasatan mini ini. Jadi ini adalah kami ingin memberi peluang kepada murid untuk reflect upon their student attribute pelajar. Contohnya lah, mungkin dia menyedari bahawa dia sebenarnya seorang yang kreatif.
Kerana ketika dia membuat prototype tu, dia menggunakan bahan-bahan yang terbuang di rumah. Jadi dia kreatif lah, menggunakan kreativiti dia untuk membuat prototype itu. Atau mungkin dia menyedari bahawa dia seorang yang tidak mudah putus asa. Kerana mungkin ketika menjalankan penyiasatan mini ini, dia mengalami satu kesulitan, tapi dia tidak berputus asa. Okay? Apa yang membuat anda merasa demikian? Jadi kita nak student menceritakan ini dalam masa 3 minit sahaja. Okay. Jadi bila student klik on the link, ini je, dia klik dekat plus sign ni. Bila dia klik dekat plus sign, dia boleh, dia akan log in. Okay, log in menggunakan Google account. Kalau dia tak ada Google account, tak apa. Kami ada berikan tutorial bagaimana dia boleh buat Google account ini. Okay. Sekarang, okay, so ini panduan guru. Jadi cikgu boleh download panduan guru ni daripada GEMS. Sekarang kita tengok panduan murid. Okay. So this is what it looks like. Inilah yang cikgu akan share dengan student. Saya berikan contoh yang panduan murid untuk tingkatan 1. Okay, ini cover page. Okay. Okay. So mereka diperkenalkan kepada karakter Maya dan Devon. Okay. Link Flipgrid pun ada dekat sini. Okay, Devon memberitahu ni anda akan menerima sijil setelah menyelesaikan penyiasatan mini. Okay, kemudian mereka akan mulakan penyiasatan ini. Jadi cabarannya adalah mungkinkah kita membuat karnival di rumah? Bagaimana? Okay. Okay. Nah, kita mulakan dekat sini. Jadi yang pertama student lakukan adalah activating prior knowledge. Jadi kita berikan gambar-gambar aktiviti-aktiviti yang biasanya kita boleh lihat di carnival. Dan kerana pelajar-pelajar kita mungkin dah pernah pergi ke carnival, jadi kami rasa mereka tak akan ada masalah lah untuk memahami apa itu sebuah carnival. Aktiviti-aktiviti carnival, sukan, malah mungkin dekat sekolah pun dah pernah buat carnival kan dekat sekolah. Okay. Nah, sekarang dia masuk ke stage 1 iaitu empathize. Dalam panduan murid ni, untuk setiap stage kami ada memberikan penjelasan ringkas tentang stage itu. Apa fungsi stage ini di dalam design thinking cycle, dan kami juga memberikan definisi untuk terms yang sering murid lihat ketika membuat design thinking. Contohnya lah ni, pengguna akhir. Ini adalah satu atau dalam bahasa Inggeris end user. This is quite a common term dalam design thinking. Jadi kami memberikan definisi dia, apa itu pengguna akhir. Okay. Kemudian student mulakanlah stage empathize ini. Jadi dalam stage empathize ini 30 minit, aktiviti dia temu bual pendek. Okey, arahan dia kami dah berikan. Temu bual pengguna akhir anda, dan kami jelaskan juga di sini bahawa pengguna akhir adalah setiap ahli keluarga anda, untuk mengetahui pandangan mereka tentang karnival. Cuba gali secara mendalam untuk mengetahui apa yang mereka suka dan tidak suka. Okay, dan kami juga berikan contoh-contoh soalan yang murid boleh tanya. Jadi, apa yang dia harus lakukan hanyalah bertanya kepada ahli-ahli keluarga dia dan membuat catatan. Kami juga berikan tips kat sini. Minta ahli keluarga anda untuk menerangkan jawapan, bertanyalah dengan banyak, tanyakan. Okay. So, student ikut sahaja arahan ini. Kemudian, so ini akan ambil waktu lebih kurang 30 minit. Okay. Dan untuk membuat stage empathize ni kan senang. So, arahan dah ada. Dia tak perlu tanya cikgu apa nak dibuat. Dia hanya buat sahaja. Okay. Bila dia dah siap, temu bual tu, dah habis stage 1, dia buatlah refleksi. Ini adalah
soalan-soalan refleksi untuk stage 1. Okey, saya bacakan satu contoh satu contoh soalan refleksi. Dari temu bual sebentar tadi, apa yang anda pelajari tentang pengguna akhir iaitu ahli keluarga anda? Apakah ada sesuatu yang mengejutkan atau menarik perhatian anda? Nanti dia tulislah dalam buku nota dia. Kemudian soalan refleksi yang kedua, adakah ahli keluarga anda ada mengatakan sesuatu yang anda tidak setuju? Sekiranya ya, apa reaksi anda dan mengapa? Okey. Baik. Dan seterusnya, untuk stage-stage seterusnya juga samalah format dia. Jadi ada penjelasan ringkas tentang stage ini. Okey, kemudian Maya dan Devon mungkin ada berikan sedikit penjelasan lagi. Kemudian ada aktivitinya. Untuk aktiviti define ni, aktiviti dia adalah 2 pertanyaan, ikut sahaja arahan dan tuliskan jawapan. Murid tak perlu cetak, tak perlu tulis di sini, mereka hanya perlu tulis dalam buku nota. Okey. Refleksi lagi, okey. Ni tahap 3, sumbang saran. Okey, kami juga menyediakan banyak contoh-contoh sebagai scaffolding kan. Kita dah pernah ada buat training tentang scaffolding ini. Scaffolding ini penting untuk membantu student-student kita agar mereka boleh mencapai objektif pembelajaran. So, contohnya lah ni, kerana dalam stage sumbang saran ini, aktiviti sumbang saran ni, kami meminta murid menggunakan mind map, tapi mungkin ada murid yang belum tahu cara membuat mind map. Jadi kita bagikan 2 contoh untuk beri gambaran mind map atau graphic organizer tu seperti apa. So, murid boleh ikut contoh-contoh yang kita dah berikan. Okey, dia buat refleksi lagi. Dan ni prototype. Prototype ni kami juga menyediakan resource ni dalam bentuk visual untuk student yang lebih visual. Bila murid mula bina prototype, okey, sebab kami tahu mungkin ada bagi kebanyakan murid ini kali pertama mereka membuat design thinking kan, proses design thinking. Jadi mungkin dia tak tahu prototype itu nak buatnya macam mana. So, we give some examples here. Ada contoh-contoh prototype. Murid boleh tengok daripada something yang sangat quite complicated dekat sini besar kepada something yang just simple pakai box. Okay. Nah, ini pun prototype yang simple tapi masih ada efek yang bagus. Refleksi lagi, kemudian testing. Okay, ini stage yang terakhir. Ini arahan-arahan dia. Kita bagi juga contoh-contoh di sini bagaimana murid boleh melaksanakan pengujian idea. Dan dia buat lagi refleksi, okey, untuk refleksi 5. Kemudian habis, selesai. Okey, bila selesai, dia bolehlah klik link Flipgrid ini dan buat video di Flipgrid. Okey. Dalam panduan murid ini, kami juga memberikan tutorial bagaimana nak buat video di Flipgrid ini. Jadi kami dah bagi spesifik dengan visual-visual lagi. Okey, jadi langkah 1, klik. Langkah 2, baca soalan refleksi. Langkah ketiga, klik pada butang hijau. Tadi kan saya dah tunjukkan cikgu kan? Kemudian dia pilih log in with Google. Okey, just type alamat email, klik butang record, pause, next. Okey. Dia ikut saja. This is quite intuitive. Jadi saya percayalah student-student kita yang dah memang technology savvy ni dia boleh buat. Okey, kemudian dia klik butang complete. Baik. Nah, untuk buat Flipgrid ni kan student kena ada account Gmail, Google account. Kalau dia tidak ada Google account, dia boleh menggunakan Google account. Kalau ada Google account dari parents, boleh gunakan. Atau dia boleh create Gmail account yang baru. Dan langkah-langkah dia memang kami dah adalah dekat sini. Okay. So, I think that's all. Saya harap penjelasan tentang resources, sumber-sumber yang telah kami sediakan, dokumen-dokumen yang kami sediakan untuk penyiasatan mini ini akan membantu guru-guru
Kami sangat menantikan video-video refleksi di Flipgrid dari student-student sekolah kita. I hope that cikgu-cikgu pun excited nak buat penyiasatan mini ni. Malah kami sangat menyarankan untuk cikgu-cikgu sendiri cuba buat penyiasatan mini ini. Okey, baik. Terima kasih sudah menonton. I will see you soon, I hope. Okay, thank you. Bye.